A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nyawa lagi untuk sama-samalah kita melihat kisah para nabi, sambungan daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini jilid yang keempat. Kita ada semua 5 jilid. Jilid yang kelima sedang berlangsung. Ini jilid yang terakhir lah kira. Jilid ni akan berlumba dengan jilid yang kelima. Siapa habis dulu tak tahu. Okey, jadinya sebelum saya mula tu, kita tengok apa kata Maulana Abu Hassan, pengarang kita ni, terhadap kitab yang dia buat ni. Jilid yang keempat ni kan. So mukaddimah dia tu saya tak bacalah satu-satu, semua saya terjemah aja secara ringkas. So Maulana sebut dalam mukaddimah dia ni, dia pun amat gembiralah kerana dapat meneruskan penulisan kitab Qisasun Nabiyyin ni yang terputus selama 30 tahun. Maknanya jilid 1, jilid 2, jilid ketiga. Jilid ketiga selepas tamat Qisasun Nabiyyin, jilid yang ketiga tu, dia dah tak menulis kitab ni. Dia sibuk dengan tulisan-tulisan yang tinggi-tinggi lah, peringkat pemikiran, selalu musafir. Sebab dia kan mufakir Islam. So ramai orang jemput dia keluar negara. Masa tu pun masa umat Islam pun baru tengah bangun-bangun. Sistem pendidikan pun tengah bangun. So ramai yang menjemput beliau untuk memberi muhadarah, beri khitab, menyampaikan syarahan tentang berbagai tajuk lah. Jadi dia kata kitab dia ni, Qisasun Nabiyyin ni, dia mula tulis tahun 1944. 1944 mula tulis. Sampai jilid yang ketiga dalam masa 2 tahun. 1946 tamat. Lepas tu dia mula dah sibuk lah. Sibuk tu. Sambil tu dia tengok juga kitab dia ni mendapat sambutan dan digunakan di banyak buah madrasah, sekolah-sekolah agama, sama ada di India, Pakistan tu, dan juga di negara Arab. Masa tu orang Arab pun belum ada lagi kitab bacaan dalam bentuk terbiah. Cerita labu-labi tu adalah arnab. Tapi kisah Nabi-Nabi ni yang bentuk terbiah dan ikut tertib dia kan, ikut susunan untuk kanak-kanak mempelajari bahasa Arab tu, belum ada lagi. So dia susun ni, jadi sebab itulah orang Arab pun guna juga. Sampai tahap Universiti Madinah pun pakai untuk peringkat permulaan belajar bahasa Arab. Reading lah, untuk reading bahasa Arab. Dan buku dia ni telah mendapat sambutan sehingga dicetak di negara Arab, seperti pernah dicetak di Kahira, pernah dicetak di Beirut. So bila mereka guna kitab ni untuk mengajar, jadi tiba-tiba habis Nabi Musa kan. Jadi orang frust lah. So ramai mereka yang terlibat dalam pendidikan yang mengajar ni, sama ada mudir dia atau tenaga pengajar, minta supaya Maulana Abu Hassan sambung. Rijalut Ta'lim, orang yang terlibat dalam pendidikan, dan juga Qadah Al-Fikr. Ini pemimpin-pemimpin, leader-leader dalam kepimpinan Islam ataupun pemikir-pemikir Islam. Waktu itu kan ramai pemikir Islam tahun 40-an, 50-an, baru-baru tumbuh kan. So mereka minta supaya Abu Hassan ni sempurnakan buku ni. Sempurna maknanya sempurnakan, baki lagi lah para nabi tu. Selain daripada nabi yang telah disebutkan, banyak lagi nabi tak disebut tu kan. So sudah kan. So biarlah dia jadi sebagai miskul khitam. Miskul khitam ni dia panggil penamat yang harum. Kemudian mereka kata ke Abu Hassan, dia kata kami tengoklah
kalau kamu sudahkan kisah Nabi ini, itu lebih bermakna, lebih berfaedah daripada apa yang kamu tengah buat sekarang. Yang tengah buat sekarang ni benar-benar tinggi-tinggi. So macam mana kita nak buat benda tinggi, asas-asas kita ni belum lagi foundation kan, ada lompang. So baik sudah kan. Kemudian wa kana al-muallif yash'uru fi ba'd al-ahyan bi anna al-amr ma 'ada sahlan. Masa dia karang kisah Nabi ini, dia tak karang lagi benda-benda yang berat-berat. Jadi fokus dia tu, ayat-ayat dia tu mudah dia nak atur untuk kanak-kanak. Tapi bila dia dah start mengarang kitab yang tinggi-tinggi, so dia nak kembali balik kepada uslub kanak-kanak, susah lah kan. So dia kata, aku nak kembali balik ni, nak buat ni, bi annal amra ma'ada sahlan lahu. Tak mudahlah untuk buat kerja ni. Sebab terlalu jauh zaman tu. 30 tahun. Saya pun tulis tata bahasa saya ke ataupun kisah Nabi yang kadang-kadang saya tinggalkan sekejap. So nak mula tu susah sebab kita dah tak ingat dah apa yang kita guna kan. Teknik-teknik yang kita guna tu dah tak ingat dah, lupa dah. Tapi walau bagaimanapun oleh kerana cita-cita tu kuat, hemah tu tinggi. So Allah mudahkan sehinggalah selesai. Lalu dia pun tulis jilid keempat ni bulan Ramadan tahun 1395. Ini 1975, jadi tolak 1946 tu. Jadi dah 31 tahun ataupun 30 tahun lebih kurang dalam inilah kiraan Qamariyah. Selesai lah. Selepas juzuk yang 4 ni dia terus tulis supaya tak tertinggal tu, dia terus tulis juzuk yang kelima yang kita sedang belajar ni. Siapa yang ikut jilid yang kelima tu, inilah yang dia telah tuliskan, iaitu sirah Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit tentang sejarah penulisan kisah Nabi ini, akhir kitab ni lah. So, sebelum kita mulakan kitab ni, kita hadiahkanlah pahala apa yang saja yang kita pelajari ini kepada pengarangnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan ini sebagai salah satu amal soleh kita lah, dan menyambung cita-cita Maulana tadi, cita-cita pengarang ini sendiri. Dia nak supaya kita ni tersebar, dipelajari. Bukan benda tu, bukan kita ni sendiri, maknanya kisah Nabi itu sendiri kita hidangkan kepada orang. Ini orang yang manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji, mempelajari sirah manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah dia pun pendek-pendek kan. Pendek-pendek, tak perlulah baca kisah panjang-panjang. Kalau yang ni pun kita ingat pun sudah cukup jadi satu pengajaran untuk kita. Okey, kisah jilid yang keempat ni akan menyentuh kisah Nabi Syuaib, kemudian Nabi Daud dengan Sulaiman, kemudian nanti Nabi Ayub dengan Nabi Yunus, kemudian nanti Nabi Zakaria, kemudian sedikit sekali dengan dia tu adalah sedikit Nabi Yahya. Seterusnya yang panjang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ada 42 tajuk. Maknanya kalau gabung yang lain tu dengan yang dia tu, sama-sama jadi 40 lebih. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab.